Assalamualaikum warahmatullahi. Sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita selalu sangat dengar tentang kisah-kisah pergaduhan ataupun ketidakpuasan hati dekat jalan raya yang akhirnya berakhir dengan tragedi. Kita masih lagi tidak boleh lupa akan peristiwa kematian Syed Daniel 4 tahun lepas yang berpunca daripada salah faham serta masalah pertelingkahan dekat jalan raya oleh seorang lelaki yang bernama Yu Wei Liang. Dan William pun telah dijatuhkan hukuman penjara selama 16 tahun kerana telah didapati bersalah membunuh Syed Daniel. Dan sekarang ini kita telah dikejutkan dengan berita seorang pegawai pekanan polis yang terlibat dalam kematian seorang pemuda yang bernama Zarif, seorang pelajar yang sedang menunggu SPM akibat daripada, kalau ikutkan khabarnya, berpunca daripada tak puas hati kerana Zarif ini biasalah anak-anak muda main rem-rem motor dan sebagainya, hingga mengakibatkan pegawai polis tersebut yang pada ketika itu difahamkan off duty kejar Zarif lalu melanggar beliau sampai menyeret beliau dekat akses jalan raya sampai mengakibatkan kematian. Dan sekarang ini kes tersebut sedang dibicarakan di bawah pertuduhan 302 Kanun Keseksaan. 302 Kanun Keseksaan ini adalah pertuduhan membunuh dengan niat. Dan kalau sebut kesalahan, memang confirm hukuman matilah. Tetapi tuan-tuan sekalian, sekarang ini kita dapat lihat benda-benda yang saya sebutkan itu banyak berlaku sebenarnya. Dua kes yang disebut itu adalah kes yang dilaporkan. Banyak lagi kes yang sebenarnya tidak dilaporkan ataupun terlepas pandang sebenarnya. Berpunca daripada tak puas hati dekat jalan raya, tak puas hati atas sebab-sebab tertentu, membawa kepada pergaduhan, pertelingkahan, pertikaman lidah dan akhirnya menyebabkan kepada kematian ataupun kecederaan parah dan sebagainya. Tak tahu kenapa tuan-tuan dan puan sekalian, manusia sekarang ini makin lama makin hilang sifat sabar, makin terburu-buru, makin orang kata apa menggelojak kemarahan mereka ini sampai tak boleh nak diusik langsung. Dan dalam kes kematian budak bernama Zaharif itu pun sebenarnya sangat-sangat malang sebab orang yang terlibat itu ialah pegawai polis, di mana pegawai polis ini sepatutnya diharapkan untuk menjaga keselamatan kita, untuk menjaga perihal kita sebenarnya, sebab polis adalah pelindung kepada masyarakat. Tetapi apabila berlakunya kes seperti ini, ibaratnya macam harapkan pegar tak boleh harap. Kita dapat lihat ramai orang mula mempertikaikan tentang layanan yang agak istimewa diberikan kepada pegawai polis tersebut dekat mahkamah dan sebagainya, hingga menyebabkan ramai yang berasa sangsi. Adakah keadilan dapat ditegakkan dengan sebenar-benarnya kerana yang terlibat itu adalah pegawai polis? Saya tidak mahu berspekulasi, tetapi inilah persepsi rakyat pada ketika ini dan kita memang mengharapkan sangat-sangat agar semua pihak termasuklah pihak berkuasa menjalankan penyiasatan serta pendakwaan dan pembicaraan dengan seadil-adilnya. Tetapi balik pada kisah adik Zarif ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu memang isunya ialah ramai yang bengang, oh budak ni rem motor sana, rem motor sini, telah mengganggu ketenteraman awam, bising gila-gila sampai menyebabkan orang berasa bingit, berasa marah dan sebagainya. Ya, kita memang akui pun benda tu. Dekat depan ini pun ramai je budak-budak rem-rem motor sebagainya dan kadang-kadang sakit hati juga. Kadang-kadang keluar juga perkataan mencarut dan sebagainya. Tetapi isunya kat sini ialah kita dapat lihat motosikal-motosikal seperti itu sangat-sangat senang untuk diubah suai, ditukarkan exhaustnya kepada exhaust yang bising, ditukarkan, dimodifikan macam-macam lagi hingga mengakibatkan motosikal tersebut menjadi gangguan kepada ketenteraman awam. Dan biasanya yang menjadi mangsa ialah penunggang motosikal yang mengubah suai motosikal tersebut. Dan ramai orang bertanyakan, kenapa mesti hanya menyalahkan penunggang motosikal ataupun pemilik kenderaan tersebut yang mengubah suai kenderaan mereka menjadi seperti itu? Kenapa mereka ataupun pihak berkuasa ini tidak ambush, tidak raid kedai-kedai yang menjual peralatan-peralatan yang membolehkan motosikal ataupun mana-mana kenderaan diubah suai menjadi kenderaan yang tidak sesuai jalan raya? Kalau bengang tentang exhaust motosikal, kenapa nak hentam penunggang motosikal yang ubah suai motosikal mereka? Kenapa tak raid saja ataupun ambush saja kedai yang menjual peralatan exhaust yang bising tersebut? Itu persoalannya. Dia macam tinted gelap lah, tinted cermin kereta. Kita duk marah masyarakat, oh tak boleh tinted macam ni, tak boleh tinted macam ni, salah di sisi undang-undang, kerjasama dan sebagainya. Tetapi kedai tinted dibenarkan untuk menjual tinted spesifikasi yang tidak mengikut syarat yang ditetapkan oleh JPJ. Dia macam tak kena kat situ. Pekedai bebas tetapi yang membeli kena. Macam orang jual dadah masalahnya kan. Yang isap dadah kena, tapi penjual dadah seolah-olah macam tidak dapat disentuh dan macam-macam lagi. Jadi benda-benda inilah yang telah membangkitkan persoalan dalam masyarakat. Mengapakah wujudnya perkara sebegitu? Sebab benda-benda ini mesti ada satu benda kita panggil sebagai supply and demand.
Kalau ada demand, of course ada supply. Anda kata kalau tak ada supply, demand pun tak ada. Masalah sekarang ini demand dah tentu ada, dan bila supply itu ada, maka demand itu dapat dipenuhi, menyusahkan masyarakat. Cuba kalau demand itu ada, supply itu tidak diadakan atas alasan undang-undang, of course lah tidak akan ada mana-mana motosikal ataupun kenderaan yang diubah sesuai tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan hingga menyebabkan gangguan kepada masyarakat. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, apa-apa pun kita harap sangat agar perkara terjadi kepada adik Zarif dan juga kepada Allahyarham Syed Daniel menjadi satu pengajaran kepada kita semua agar kita kena mengawal kemarahan kita dekat jalan raya. Kadang-kadang kita faham ada sesetengah pengguna jalan raya ini yang menyebabkan kita rasa macam ya Allah, geramnya aku dengan dia ni masalahnya. Tetapi kita kena ingat, setiap tindak tanduk kita ini akan memberikan impak kepada orang di sekeliling kita, terutamanya orang-orang yang kita sayang. Sebagai contoh, macam Wei Liang telah dipenjara 16 tahun. Apakah perasaan isteri dan anak-anak beliau yang terpaksa beliau tinggalkan selama 16 tahun ini? Apakah pula perasaan balu kepada Syed Daniel dan juga ahli keluarganya kerana road rage ini menyebabkan pemergian orang yang disayangi? Jadi saya menyeru kepada diri saya sendiri dan juga kepada anda semua, kita sama-samalah cuba untuk mengikut apa yang Nabi ajarkan kepada kita, iaitu bila kita marah dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Bila kita marah dalam keadaan duduk, maka hendaklah kita berbaring. Dan akhirnya kita cuba kawal kemarahan kita, kerana kemarahan ini adalah datang daripada bisikan syaitan kepada kita. Dan jarang benda yang datang daripada bisikan syaitan ini membawa kepada perkara yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kalau kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku, yakni Nabi Muhammad. Maka Allah akan menyayangi kamu dan Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kamu.